Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda kini sedang mengikuti slot FB Live BPKP, JPT atau lebih dikenali sebagai UPU Online sebagai host bersama dengan Universiti Tun Hussein On Malaysia. So, pada petang ini anda bersama Universiti Tun Hussein On Malaysia atau ringkasnya UTHM. Kepada mereka yang pertama kali mendengar nama UTHM, UTHM adalah sebuah universiti awam di Malaysia yang mana terletak di negeri Johor Darul Ta'zim. Okey, fakta yang perlu anda tahu tentang UTHM adalah merupakan sebuah universiti awam yang ke-15 ditubuhkan di Malaysia. UTHM merupakan salah sebuah universiti yang meliputi rangkaian MTUN iaitu Malaysian Technical University Network, di mana UTHM merupakan universiti antara universiti junior lah juga di Malaysia. Walaupun junior, walaupun berumur 15 tahun, tetapi sejarah UTHM bermula daripada tahun 1993, di mana UTHM dimulakan dengan Pusat Latihan Staf Politeknik ataupun lebih dikenali sebagai PLSP. Kemudian pada tahun 1996, UTHM telah dinaik taraf daripada PLSP ke Institut Teknologi Tun Hussein On atau lebih dikenali ITO pada masa itu. Kemudian dinaik taraf lagi kepada College University Teknologi Tun Hussein On pada 30 September tahun 2000. Dan pada 1 Februari 2007, UTHM telah diisytiharkan sebagai sebuah universiti awam yang dikenali sebagai Universiti Tun Hussein On Malaysia. Baiklah, sebelum saya pergi lebih jauh tentang UTHM, apa kata kita lihat dulu video corporate UTHM.
Okey, maaf atas masalah teknikal sebentar tadi. Nanti kita view balik video itu untuk tontonan saudara-saudari semua. Okey, untuk makluman semua, UTHM mempunyai 3 kampus utama, iaitu yang mainnya adalah di Parit Raja Batu Pahat. Keduanya adalah di kampus Pagoh Muar. Dan ketiga adalah di kampus Tanjung Labuh. Kampus Tanjung Labuh ini merupakan hanya untuk pelajar kejuruteraan aeronautik saja dan di situ hanya mempunyai landasan kapal terbang. Tak ada fakulti ya. Okey, seterusnya UTHM mempunyai lebih kurang 18,400 jumlah pelajar di mana di kampus Parit Raja Batu Pahat terdapat 12,927 dan di Pagoh lebih kurang dalam 5,473. Keseluruhan jumlah ini tidak terlalu padat dan amat sesuai untuk persekitaran pembelajaran kepada pelajar agar lebih selesa, lebih kondusif dan lebih fokus. Berikut adalah fakulti-fakulti yang terdapat di UTHM. Okay, di kampus Indo, kita terdapat Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Sementara di kampus Pagoh, kita mempunyai Pusat Pengajian Diploma, Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi serta Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Kenapa anda perlu memilih UTHM? Pastinya yang pertama adalah kerana kebolehprasaran graduan UTHM. Jika dilihat daripada status prestasi pada tahun 2020, berakhir Disember 2020, seramai 94% graduan UTHM telah mempunyai pekerjaan. Di mana jika kita lihat rasio setiap fakulti mencapai 90% ke atas pencapaian kebolehpasaran graduan. Maka adik-adik di luar sana jangan bimbang jika memilih UTHM, jika mengikuti program di UTHM, jangan bimbang tidak mendapat pekerjaan. Anda akan menjadi rebutan industri di luar sana untuk mendapatkan pekerjaan. Okey, seterusnya, kenapa anda perlu memilih UTHM? Pastinya program-program yang ditawarkan UTHM adalah yang terbaik kepada anda. Kita mempunyai program diploma, mana terdapat 7 program diploma. Dahulunya kita ada 6 ya, tapi tahun ni kita ada tambah lagi 1. Di situ dilihat program baharu kita, Diploma Teknologi Animasi. Sebelum itu kita menawarkan Diploma Kejuruteraan Awam, Diploma Kejuruteraan Elektrik, Diploma Kejuruteraan Mekanikal, Diploma Teknologi Maklumat, Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia, Diploma Sains Gunaan. Untuk makluman adik-adik yang mengikuti pengajian diploma di UTHM selama 2 tahun setengah, anda layak untuk meneruskan pengajian ke peringkat sarjana muda dengan mendapat exemption ataupun transfer kredit. So, kalau degree 4 tahun, dah ada diploma dengan kita, pastinya tempoh 4 tahun itu akan menjadi lebih pendek, lebih singkat dan lebih menjimatkan anda. Seterusnya, UTHM menawarkan program sarjana muda mana terdapat 50 program ijazah sarjana muda. Antaranya ialah di bawah Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, kita terdapat 2 program sarjana muda, iaitu Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dengan Kepujian. Seterusnya Sarjana Muda Sains Seni Bina. Bagi fakulti seterusnya pula ialah Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Terdapat 2 program yang ditawarkan oleh fakulti ini, iaitu Kejuruteraan Elektrik dan Kejuruteraan Elektronik dengan Kepujian. Bagi mereka yang berminat dalam bidang kejuruteraan mekanikal, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan ada menawarkan 4 program. Pertama adalah Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian. Kedua, bagi mereka yang meminati bidang kejuruteraan aeronautik, kita ada program Teknologi Kejuruteraan Aeronautik Penerbangan Profesional dan Teknologi Kejuruteraan Aeronautik Penyelenggaraan Pesawat Terbang dengan Kepujian. Kedua-dua program ini anda akan mengikuti pengajian di UTHM selama 2 tahun dan 2 tahun lagi akan berada di industri. So dikategorikan sebagai program 2U to I. Seterusnya adalah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan Pesawat.
Fakulti seterusnya yang ada di UTHM adalah Fakulti Perusahaan Teknologi dan Perniagaan di mana menawarkan 5 buah program iaitu pengurusan teknologi, kedua pengurusan teknologi pengeluaran operasi, ketiga pengurusan teknologi pembinaan, ketiga pengurusan harta tanah dan kelima adalah pengurusan teknologi reka bentuk dan pembuatan perabot. Seterusnya adalah Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational. Ini bagi mereka yang berminat menyambung bidang dalam bidang pendidikan. Okey, Sarjana Muda Pendidikan Vocational Pemesanan Am, Sarjana Muda Pendidikan Vocational Binaan Bangunan, Sarjana Muda Pendidikan Vocational Catering dengan Kepujian, Sarjana Muda Pendidikan Vocational Kimpalan dan Fabrikasi Logam. Seterusnya adalah Sarjana Muda Pendidikan Elektrik dan Elektronik, Sarjana Muda Pendidikan Vocational Multimedia Kreatif, Sarjana Muda Pendidikan Vocational Penyejuk Bekuan dan Penyamanan Udara dengan Kepujian. Di mana setiap penghujung nama program ada tanda hashtag iaitu menandakan program mempunyai temu duga. Jadi calon perlu sentiasa peka dengan makluman di UPU bila tarikh temu duga yang perlu anda duduki. Begitu juga dengan ujian Maksi di mana program pendidikan calon wajib menduduki ujian Maksi. So jangan lupa dua perkara ini. Seterusnya adalah Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Terdapat 5 program yang ditawarkan oleh fakulti ini. Yang pertama adalah Sarjana Muda Teknologi Maklumat, kedua Sains Komputer Keselamatan Maklumat, ketiga Perkomputeran Multimedia, keempat Kejuruteraan Perisian dan yang kelima adalah Sains Komputer Teknologi Web. Okay, seterusnya adalah Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi. Terdapat satu program baru yang ditawarkan oleh fakulti ini bagi mereka yang berminat dalam bidang sains ya. Kita bukan saja menawarkan program kejuruteraan, kita juga menawarkan program sains. Program baru yang ditawarkan adalah Sains Kimia Industri dengan Kepujian. Selain itu, fakulti ini juga menawarkan 4 program lain iaitu Matematik Teknologi, Statistik Industri, Fizik Gunaan, Teknologi Makanan, Kepelbagaian Biologi dan Pemeliharaan. Bagi mereka yang berminat dalam bidang sains, boleh meneruskan pengajian di dalam bidang-bidang ini. Seterusnya adalah Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam Perkhidmatan Bangunan, Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam Alam Sekitar, Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam Pembinaan. Seterusnya adalah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia Bioteknologi, Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik Automasi Industri, Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik Kuasa Elektrik dan seterusnya adalah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik Komunikasi dan Komputer, Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal Automotif, Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal Pembungkusan Industri, Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal Logi, Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal Pembuatan. Alright, selain program-program tadi, di bawah Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational juga dan juga Fakulti Teknologi Kejuruteraan, kita ada menawarkan program teknologi atau lebih dikenali sebagai BTech. Program ini dibangunkan khas untuk calon diploma vocational, calon diploma kejuruteraan Malaysia dan juga calon diploma lanjutan kemahiran Malaysia. Antara programnya adalah Sarjana Muda Teknologi Kimpalan, Sarjana Muda Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara, Sarjana Muda Teknologi Pemesanan Industri, Sarjana Muda Teknologi Perkhidmatan Makanan, Sarjana Muda Teknologi Pembinaan Bangunan, Sarjana Muda Teknologi Automasi Elektronik Industri, Sarjana Muda Teknologi Penyelenggaraan Sistem Elektrik dan Sarjana Muda Teknologi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Program ini memang dibangunkan khusus untuk DBM, DKM dan DLKM. Di mana program ini hanya selama 3 tahun setengah ataupun 7 semester. Alright, seterusnya ini adalah syarat am kemasukan kepada calon lepasan SPM yang ingin memohon program diploma di UTHM. Pastikan anda adalah warga negara Malaysia dan lulus peperiksaan sijil pelajaran Malaysia atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kepujian iaitu grade C termasuk dalam mata pelajaran Bahasa Melayu
dan lulus GRE sejarah. Okey, seterusnya adalah bagi calon lepasan STPM yang ingin memohon program sarjana muda di UTHM, pastikan anda lulus peperiksaan sijil SPM, kredit dalam bahasa Melayu, lulus sejarah dan juga lulus sijil tinggi peperiksaan Malaysia dengan grade C atau sekurang-kurangnya 2.00 dan mendapat kredit dalam mata pelajaran pengajian am. Calon juga perlu mendapat sekurang-kurangnya tahap 2 iaitu Malaysian English Test Band 2. Bagi calon lepasan matrikulasi, anda perlu juga lulus dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia, mendapat kepujian dalam mata pelajaran bahasa Melayu, lulus sejarah dan juga lulus matrikulasi KPM atau asasi dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.0 dan mendapat Malaysian University English Test Band 2. Bagi calon lepasan diploma, DKM, DLKM dan yang setara, anda perlu juga lulus dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia, kredit dalam bahasa Melayu, lulus sejarah dalam SPM, memiliki diploma dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya mendapat PNGK 2.50, mendapat MUET Band 2. Seterusnya adalah syarat kemasukan bagi lepasan diploma vocational. Anda perlulah mempunyai sijil vocational Malaysia dengan 3 kredit sijil pelajaran Malaysia yang setara iaitu purata nilai kredit grade kumulatif akademik sama ada lebih atau sama ada lebih daripada 2, kepujian dalam bahasa Melayu SPM kod 1104, PNGK vocational sama atau lebih 2.67 serta kompeten semua modul vocational. Memiliki diploma vocational Malaysia dalam bidang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.0, mendapat MUET Band 1 dan lulus sejarah kod 1251. Okey, tadi merupakan syarat am. Namun demikian diingatkan kepada calon, setiap program yang ditawarkan di UTHM juga di universiti awam yang lain mempunyai syarat-syarat khasnya. Contohnya bagi program kejuruteraan awam, selain PNGK 2.50, pasti ada syarat-syarat lain iaitu subjek-subjek lain terutamanya bagi calon lepasan STPM, bagi calon lepasan matrikulasi, contohnya perlu mempunyai mata pelajaran admat, fizik, kimia ataupun biologi. Jadi untuk lebih jelas anda boleh melayari e-panduan yang disediakan oleh UPU untuk melihat syarat-syarat tersebut dengan lebih terperinci. Baiklah, saya sebenarnya pada petang ini tidak berseorangan. Bersama saya adalah wakil daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik iaitu Profesor Madya Dr. Nabilah Ibrahim. Apa khabar Dr.? Alhamdulillah sihat. Terima kasih bersama kami petang ini ya Dr. Alright, untuk makluman tuan-puan, adik-adik sekalian, Profesor Madya Dr. Nabilah merupakan seorang pensyarah kanan di Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Mungkin boleh Dr. Nabilah share dah berapa tahun berada di UTHM? Sekarang hampir 13 tahun sebagai pensyarah di UTHM. Okey, 13 tahun dah banyaklah pengalaman mengajar. Alhamdulillah. Okey, muda lagi kalau ikutkan pensyarah kita ni. Jadi untung adik-adik yang sambung pengajian di UTHM. Pensyarah muda-muda lagi boleh berkawan. Okey. Seterusnya saya bagi peluang pada Dr. Nabilah lah. Apa istimewanya Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik atau apa istimewanya bidang elektrik dan elektronik? Silakan. Okey. Terima kasih Puan Liza. So pada hari ini saya akan memperkenalkan kepada adik-adik, para ibu bapa guru-guru di luar sana dengan lebih dekat lagi berkenaan Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik FKE di UTHM. Mungkin adik-adik tertanya-tanya apa yang ditawarkan oleh fakulti yang boleh membantu adik-adik untuk mengisi borang UPU online tersebut. Okey, FKE menawarkan 2 program prasiswaza iaitu Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dengan kepujian dan Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik dengan kepujian. Jika anda lihat di sini, di bawah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik dengan kepujian terdapat 5 elektif yang adik-adik boleh pilih mengikut minat adik-adik semasa di tahun 3 pengajian di fakulti nanti. Okay. So adik-adik boleh memilih sama ada ingin mendalami, mempelajari dengan lebih mendalam sama ada kejuruteraan komunikasi atau kejuruteraan komputer atau kejuruteraan mikroelektronik
atau kejuruteraan mekatronik ataupun kejuruteraan elektronik perubatan. Okay, so adik-adik jangan silap, FKE bukan sahaja mempelajari berkaitan alat-alat elektronik sahaja, tapi lebih kepada bidang-bidang lain yang saya sebutkan seperti tadi. Dan juga FKE juga, dan untuk makluman adik-adik, saya sampaikan di sini berita baik buat adik-adik. Kedua-dua program ini telah mendapat sepenuhnya akreditasi 6 tahun oleh EAC. So apa yang dimaksudkan dengan EAC? EAC adalah satu badan yang bertanggungjawab atau diamanahkan untuk memberi pengiktirafan kepada program-program kejuruteraan di Malaysia. Jadi dengan adanya pengiktirafan ini, apabila fakulti diberi pengiktirafan ini, bermakna kursus-kursus dan silibus yang adik pelajari sepanjang program, sepanjang pengajian di fakulti terutamanya mencapai standard kejuruteraan dan selari dengan kehendak industri. Jadi sijil graduasi adik-adik nanti boleh dan layak digunakan untuk mencari pekerjaan di 21 buah negara di seluruh dunia. Okey, di sini kenapa 21 buah negara? Okey, disenaraikan di sini ada ada logo Washington Accord di situ. Okey, pengiktirafan akreditasi ini juga termasuk di bawah Washington Accord Recognition, di mana 21 negara tersebut telah mempunyai persefahaman berkaitan kursus-kursus kejuruteraan di seluruh negara. Jadi adik-adik boleh bayangkan betapa luasnya peluang yang adik-adik boleh perolehi di masa hadapan, insya-Allah. Jadi sebagai gambaran buat adik-adik, selepas tamatnya bergraduasi daripada program, kedua-dua program yang ditawarkan oleh fakulti ini, sesenaraikan di sini beberapa peluang pekerjaan. Contohnya apabila jika adik-adik memilih elektif kejuruteraan komputer, adik-adik berpeluang untuk bekerja sebagai jurutera komputer dan mikrokomputer, jurutera software komputer, jurutera Internet of Things System dan sebagainya. Begitu juga jika adik-adik memilih kejuruteraan mikroelektronik, adik juga berpeluang untuk menceburi bidang failure analysis, IC design, die attach engineer dan lain-lain lagi. Okay, seterusnya jika adik-adik memilih kejuruteraan mekatronik, prospek kerjaya yang adik bakal ceburi ialah sebagai jurutera mekatronik, jurutera robotik, jurutera kontrol dan instrumentasi, jurutera automotif dan sebagainya. Dan seterusnya sesenaraikan juga sekiranya adik-adik memilih elektif komunikasi, adik-adik berpeluang untuk bekerja sebagai jurutera network komunikasi, jurutera radio komunikasi, microwave komunikasi ataupun sebagai designer antena yang berkemungkinan boleh digunakan di seluruh Malaysia, insya-Allah. Seterusnya elektif yang kelima, sekiranya adik-adik memilih kejuruteraan perubatan elektronik, adik-adik semestinya tidak boleh menjadi pakar perubatan, tetapi adik-adik boleh berada dekat dengan pakar perubatan tersebut apabila adik menjadi jurutera, bahkan menjadi jurutera alat-alat elektronik perubatan yang digunakan oleh pakar-pakar perubatan di hospital dan juga di klinik-klinik. Dan terakhir sekali, sekiranya adik-adik memilih program sarjana muda kejuruteraan elektrik dengan kepujian, di sini juga saya senaraikan beberapa peluang pekerjaan yang adik-adik boleh ceburi. Dan sebenarnya banyak lagi pekerjaan yang tidak tersedia di sini ya Puan Liza. Alright. Kalau tengok di situ nak isi borang bekerja, nampaknya banyak lagi pilihan sebenarnya. Ya, mungkin banyak pilihan. Ini yang kita tidak tahu luar sana, adik-adik mungkin tak jelas, takut nak memohon, takut tak ada pekerjaan. Jadi bila disenaraikan di sini, banyak peluang pekerjaan yang boleh dipilih oleh calon. Jadinya antara sebab utama yang perlu menjadi pilihan calon program elektronik ini, di doktor sendiri rasanya, boleh jelaskan? Terima kasih Puan Liza. Untuk makluman adik-adik di luar sana, seperti yang saya jelaskan sebentar tadi, kedua-dua program yang ditawarkan oleh fakulti ini mendapat sepenuhnya akreditasi 6 tahun yang mana memberi manfaat kepada adik-adik setelah bergraduan nanti. Selain itu, fakulti juga menjalankan mempunyai hubungan akademik dan penyelidikan dengan universiti-universiti di luar negara.
Okay, sebagai contoh di sini saya senaraikan Shizuoka University Japan, Nagaoka University of Technology Japan, Universitas Brawijaya Indonesia, Universitas Negeri Malang Indonesia dan lain-lain lagi. Okay. Jadi ini memberi peluang kepada adik-adik ataupun bakal pelajar di fakulti ini untuk mengikuti program luar negara. Okay, sambil belajar sambil menimba pengalaman di luar negara. Ya, Puan Liza. Okay, selain itu, fakulti juga mempunyai 53 makmal yang penuh dengan peralatan kajian yang berteknologi tinggi untuk kegunaan semua para pelajar termasuklah adik-adik yang bakal menjadi pelajar tersebut. So adik-adik berpeluang. Selain itu adik-adik juga berpeluang memperoleh geran penyelidikan daripada pelbagai badan agensi dan juga kementerian yang boleh membantu adik dalam pembelajaran dan penyelidikan. Seterusnya tadi saya ada juga menyampaikan fakulti mempunyai jalinan hubungan yang baik dengan universiti luar negara. Bukan sekadar itu sahaja, fakulti juga mempunyai kolaborasi dengan beberapa industri. Okay, sebagai contoh TM, Sharp, Favorit, Fraunhofer, TRMS dan sebagainya. So ini juga memberi peluang kepada para pelajar untuk lebih dekat dengan industri sebelum memasuki alam pekerjaan. Okey, suka juga saya nak kongsikan kepada adik-adik semua, para ibu bapa di luar sana, FKE mencatatkan rekod tertinggi keboleh pasaran graduan pada tahun 2020 iaitu sebanyak purata 96% untuk kedua-dua program yang disebutkan tadi. Ini bermaksud para pelajar yang bergraduan pada tahun 2020 iaitu baru sahaja beberapa bulan yang lepas sebanyak 96% daripadanya telah mendapat pekerjaan. So di sini fakulti amat menyokong adik-adik bukan sahaja sepanjang pengajian 4 tahun di fakulti tetapi juga selepas pengajian sehingga adik-adik mendapat pekerjaan. Okay. So ini adalah berita baik sebenarnya untuk ibu bapa dan ahli keluarga kerana mendapat pekerjaan itu adalah momen yang paling menggembirakan. Ya, betul. Okay. Okey, seterusnya saya juga ingin berkongsi dengan adik-adik semua kenapa adik-adik perlu memilih Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Okey. Okey, ini adalah beberapa gambar aktiviti pelajar. Seperti yang saya sebutkan tadi, fakulti mempunyai hubungan yang baik dengan universiti luar negara. Jadi ini contoh gambar-gambar saya kongsikan program mobiliti ke luar negara yang telah berjaya dijalankan oleh pihak fakulti #jalan-jalan buat kawan. Okey, seronok dengan bunyinya. Okey, jadi jika adik-adik berpeluang untuk mengikuti program mobiliti ke luar negara ini sama ada selama seminggu, 2 minggu, sebulan, 1 semester maupun setahun mengikut syarat masing-masing lah. Okey. Jadi ini mungkin gambar yang kita program yang berjaya dilaksanakan sebelum pandemik COVID-19. Jadi mungkin adik tertanya-tanya sekiranya pandemik ini berterusan pada masa akan datang, adakah adik berpeluang untuk mengikuti mobiliti ke luar negara lagi? Jadi saya kongsikan juga gambar mobiliti luar negara yang telah dijalankan pada bulan lepas secara online bersama universiti di Jepun. Jadi sekiranya tidak berpeluang hadir pergi secara fizikal ke luar negara, adik-adik masih boleh mengikuti program tersebut secara online yang mana situasinya seakan-akan sama seperti adik-adik menghadirinya secara fizikal di Jepun. Okey, so saya juga kongsikan di sini gambar bangunan fakulti yang tersegam indah di sini yang saya anggap bagi saya sangat cantik, okay, ditambah pula lokasinya berhadapan dengan tasik UTHM. Ceria, okay. Betul. Ya, sangat ceria, berwarna kuning lagi. Okay, saya rasa mungkin di slide yang seterusnya ada gambar tasik tersebut. Okey, ni tasiknya. Okay, memang cantik dan amat menenangkan sesuai untuk proses pembelajaran adik-adik sepanjang program di fakulti. Okay, di samping itu FKE mempunyai pendidikan berkualiti tinggi bersama pensyarah yang dinamik dan kompeten
fasilitis pengajaran dan pendidikan yang canggih serta kurikulum tertinggi dan selari dengan kehendak industri. Selain itu, fakulti juga mempunyai pendidikan berkualiti tinggi dalam bidang elektrika dan elektronik termaju, dan fakulti juga mempunyai fokus yang tinggi kepada kebolehpasaran graduan. Ini terbukti daripada statistik yang saya kongsikan sebentar tadi, di mana fakulti berjaya mencapai 96% kebolehpasaran graduan pada tahun 2020. Okey, kemudian saya kongsikan juga dengan adik-adik beberapa gambar aktiviti pelajar. Contohnya ini adalah FKIDP Showcase. Showcase ini berpeluang memberi adik-adik, para pelajar mempamerkan inovasi sendiri kepada para panel dari industri. Okay? So, jadi ini memberi peluang kepada adik untuk lebih rapat dengan pihak industri. Seterusnya, selain daripada aktiviti pembelajaran dan penyelidikan, para pelajar juga bergiat aktif dalam sukan. Contohnya ini, fakulti menganjurkan Get Fit FKE dan juga senaman pagi. Okay, senaman pagi ini dianjurkan oleh pihak fakulti dan disertai oleh semua pelajar FKE dan juga staf FKE. Okay, di samping mengeratkan silaturahim dan semestinya meningkatkan kesihatan para pelajar dan juga staf di fakulti. Okay, selain daripada itu, para pelajar di bawah Fakulti Kejuruteraan Elektrik Elektronik juga berpeluang menjadi ahli kepada Kelab Kejuruteraan Elektronik KKE, yang semestinya ini menjadi platform kepada para pelajar untuk menganjurkan pelbagai aktiviti di bawah pemantauan, di bawah penyeliaan beberapa staf akademik di fakulti. So, ini adalah platform yang terbaiklah untuk pelajar menyuarakan pendapat, menganjurkan beberapa program aktiviti di sekitar kampus. Selain daripada itu, fakulti juga menganjurkan FA Quran Day. Ini yang terbaru dianjurkan pada penghujung tahun 2020 sebagai penutup tirai tahun 2020. Jadi berkenaan dengan proses pembelajaran di fakulti, adik-adik tak perlu risau. Pengajaran dan pembelajaran kita berlangsung seperti biasa menggunakan pelbagai platform seperti Webex, Google Meet, Zoom dan pelbagai lagi. Di fakulti ke semua staff akademik, we are pandemic ready. So saya mengalu-alukan semua pelajar, semua staff, semua adik-adik di luar sana untuk mengisi borang UPU online dan jangan lupa masukkan nama UTHM Fakulti Kejuruteraan Elektrik Elektronik sebagai pilihan pertama adik-adik semua. Okey, itu saja perkongsian dari saya, Puan Liza. Alright, terima kasih. Kalau kita lihat tadi, aktiviti di bawah fakulti ni bukan merangkumi akademik saja, ada juga sukan. Tengoklah pensyarahnya pun slim. Ada juga berkenaan tauhid. Jadinya mencakupi semua perkara lah daripada akademik, sasiahnya, insaniah dia. Jadinya graduan yang dilahirkan itu pastilah graduan yang terbaik. Jadi selain tadi doktor dah pesan jangan lupa letakkan program kejuruteraan elektronik sebagai pilihan anda di dalam UPU. So jangan lupa letak UTHM di dalam pilihan anda. Sebab dia bukan saja, kalau elektrik ni orang kata tengok wire, merah, biru, kuning. Tak salah ya doktor? Bukan. Banyak lagi adik-adik boleh belajar. Orang pakai spek pun boleh belajar elektronik jangan risau. Jadi pada adik-adik di luar sana jangan bimbang dengan lagi satu dengan pasaran kerja juga terjamin insya-Allah dengan environment di fakulti juga mengadaptasi, saya rasa belajar pun tenang. Ya. Tapi jangan tenang-tenang, jangan sampai tertidur doktor. Okey. Ada pesanan apa doktor selain daripada UTHM sebagai pilihan dalam UPU? Saya ada pesanan khas kepada pelajar-pelajar adik-adik lepasan diploma. Okey. Untuk adik-adik lepasan diploma kejuruteraan, pihak fakulti Kejuruteraan Elektrik Elektronik menawarkan pengecualian kredit sehingga 41 kredit maksima. Dengan syarat mendapat grade C+ ke atas. Jadi 41 kredit ini satu jumlah yang agak tinggi, agak besar. Jadi rugi adik-adik kalau tak melanjutkan pelajaran ke Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Jangan lupa tu, terutama lepasan diploma kejuruteraan elektrik atau elektronik.
sambung degree di UTHM dalam bidang elektronik, dapat exemption. Hampir Betul. 1 hingga 2 semester. Ya. So dah kurang di situ. Tak payah nak follow 4 tahun. Jadi 3 tahun lebih. Kan jimat tu. Okey, untuk maklumat lanjut, adik-adik boleh berhubung terus dengan timbalan dekat Akademik dan Antarabangsa FKE, okey, Dr. Samsul di talian 012 751 6042. Okey, saya ulang, Dr. Samsul di talian 012 751 6042. InsyaAllah beliau boleh memperjelaskan lagi dengan lebih mendalam berkenaan program yang ditawarkan oleh pihak fakulti. Okey, mungkin doktor boleh share nanti nombor telefon Okey, di ruangan boleh. chat Boleh. untuk adik-adik di luar sana menghubungi Dr. Samsul. Jangan tak boleh tidur doktor. Okey. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Nabila atas perkongsian mengenai program elektrik dan elektronik yang ada di UTHM. Okey, seterusnya petang ini saya tidak saja bersama dengan Dr. Nabila. Saya juga bersama wakil daripada Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational. Mungkin kita boleh jemput selepas ini. Silakan Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational. Okey. Pada petang ini, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational ada menghantar hero Tamil bersama saya. Adik-adik jangan terkejut hero Tamil ni. Okey, silakan Profesor Maja Dr. Tamil Seven. Okey. Profesor Maja Dr. Tamil Seven anak lelaki Subramaniam. Sebab tu tadi saya kata hero Tamil, jangan salah anggap. Belum dapat Profesor Madia lagi. Tak apa, tu doa. Okey. Apa khabar doktor petang ni? Kabar baik. Sihat nak tanya sihat pun nampak memang sihat tu dia. Okey, Dr. Tamil ni sangat friendly adik-adik. Siapa-siapa yang nak menyambung mengajar dalam Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational, tak rugi berkawan dengan doktor. Dia boleh buat berkawan tak kisah dari golongan mana pun. Melayu, Cina, India, no racist. Semua ada. Okey. Doktor dah berapa tahun di sini? Saya dah 12 tahun di UTHM di Fakulti 12. Pendidikan Teknik Vocational. 12 tahun. Kalau masuk UTHM dapat anak sekarang dah 6. Ya. Dah boleh ambil UPSR. Harapnya tahun ni kita ada UPSR ya tuan-tuan semua. Okey. Dr. Selvan merupakan, Dr. Tamil Selvan Subramaniam sebenarnya adalah seorang pesarah kanan di FPTV dan beliau sudah biasa sebenarnya bersama dengan pelajar-pelajar, terutama pelajar lepasan DVM, DKM dan LKM yang menerangkan tentang apa istimewanya program-program di bawah Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational. Jadi saya rasa saya serahkan terus pada doktor berkenaan dengan Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational kepada adik-adik di luar sana. Apa istimewanya FPTV ini? Okey, silakan doktor. Alright. Okay, kita boleh tengok slide. Okey. Selamat sejahtera dan terima kasihlah kepada Puan Liza sebab memberi peluang kepada Fakulti Pendidikan Teknik Vocational sebagai wakil di dalam PPU ni. Alright. So saya pegawai promosi di Fakulti Pendidikan Teknik Vocational dah hampir 6 tahun lah. So saya mewakili fakulti saya untuk menerangkan apa istimewanya program-program yang ditawarkan di FPTV. Sebenarnya fokus utama FPTV ini adalah selaras dengan Hala Tuju Malaysia di mana pemerkasan TVET dan juga selaras dengan blueprint UTHM di mana memfokuskan kepada TVET. So apabila kita menawarkan 14 program di mana kita ada 7 program pendidikan vocational dan juga 7 program teknologi. Okey, BTech. So apabila kita tengok program pendidikan, fokus kami adalah teacher training. Okey, teacher training TVET latihan perguruan dalam bidang pendidikan latihan teknik dan vocational. Fokus kami. Okey, lepas tu kami sekarang dah mula menawarkan program BTech atau sarjana muda teknologi di mana memfokuskan kepada bidang-bidang berasaskan kemahiran. Okey. So kalau tengok bidang pendidikan, kami ada 7 program pemisinan am, binaan bangunan, catering, kimpalan, fabrikasi logam, elektrik, elektronik, multimedia kreatif dan penyejuk bekuan dan penyaman udara. Kalau sarjana muda teknologi pun sama juga, dia sama cuma namanya berbeza sikit. So teknologi pembinaan bangunan untuk BTech. Yang keduanya penyejukan dan penyaman udara, teknologi perkhidmatan makanan, teknologi pemisinan industri, kimpalan, penyelenggaraan sistem elektrik, automasi elektronik. Okay. Okey, saya keterangkan sikit apa
apa reka bentuk kurikulum di dalam program sarjana muda pendidikan vocational dengan kepujian ISMPV ini. Okey, pertama sekali saya akan terangkan, program ISMPV ini dia fleksibel di mana dia punya feeder kita adalah daripada pelbagai feeder. Contohnya STPM, matrikulasi, diploma daripada Universiti Awam, diploma UTHM pun boleh masuk, diploma kemahiran Malaysia DVM. Contohnya kalau tengok syarat diploma dan juga STPM, so PNGK adalah 2.5, STPM 2.0 lah, MUET band 2 dan disebabkan kami melatih guru latihan perguruan, so kita ada ujian METC di mana pelajar kena lulus. Selepas ujian METC kena lulus temuduga. So baru kita akan ambil pelajar ke program ini. Okey, kalau untuk syarat kemasukan untuk lepasan diploma vocational ataupun diploma kemahiran Malaysia atau diploma lanjutan kemahiran Malaysia, PNGK untuk diploma adalah 3.0 sebab dia pendidikan. Yang ini adalah untuk pelajar-pelajar lepasan college vocational ataupun EdTech ataupun yang mana-mana institut ILKA ataupun ILKS yang menawarkan program DKM, di mana mereka diplomanya tinggi sikit pointernya sebab kita nak latih program perguruan, so 3.0 ke atas. Okey, dan pelajar kena kepujian bahasa Melayu dan lulus sejarah, pelajar yang kohort 2013 ke atas. Dan MUET band 2 dan seperti biasa kena lulus ujian METC dan juga lulus temuduga. Okey, pasti ramai nak tertanya macam mana reka bentuk kurikulum program kami ni, apa yang pelajar akan dapat, apa yang pelajar akan belajar. Contohnya program kami ni kalau boleh kami bahagikan kepada 3 peringkat di mana kita ada program subjek universiti, lepas tu subjek ikhtisas pendidikan dan juga kita ada khusus dalam bidang pengususan. Okey, so apabila melihat peratus penawaran program, peratus setiap tahap itu, contohnya bidang khusus dalam bidang pengususan ni lebih daripada 60% adalah dalam bidang pengususan. Contohnya kalau anda ambil dalam bidang elektronik, kita more kepada subjek-subjek more kepada teknologi. Contohnya otomasi industri, sistem kawalan. Okey. Dan 20% lebih adalah subjek-subjek ikhtisas pendidikan di mana seperti psikologi, bimbingan kaunseling, pedagogi, micro teaching, sosiologi, falsafah pendidikan. Dan khusus universiti adalah contohnya TITAS Malaysia, Pasar Malaysia, TITAS subjek-subjek berkaitan tentang kenegaraan. So semasa pelajar melalui program ini, program kami telah diintegrasikan dengan SKM, CJ Kemahiran Malaysia tahap 2 dan 3, di mana kalau pelajar ambil di luar dia boleh menekan kos banyak 12,000 hingga 16,000, tapi kurikulum kami telah diintegrasikan dengan CJ Kemahiran Malaysia dan pelajar di dalam program juga pelajar akan menghadiri latihan mengajar selama 1 semester, latihan industri selama 2 bulan dan juga akan diberikan CJ induksi di dalam bidang SKM ini. Okey, ini adalah kami dah untuk sebagai pusat bertauliah ni selama 8 tahun kami telah diberikan sebagai status pusat bertauliah di mana kami menggunakan SKM persijilan tahap tunggal single tier di mana kita SKM ni telah di-embeddedkan dalam kurikulum akademik ISMPV tahap 2 dan 3 lah. Okey, ini adalah data menunjukkan bahawa setakat Oktober 2020 menunjukkan bahawa 963 pelajar telah mendapat CJ Kemahiran Malaysia tahap 2 dan 3 dalam 6 bidang yang seperti yang tertera di dalam slide ini. Okey, ramai akan tertanya, program ISMPV ini adalah program pasaran terbuka di mana apabila pasaran terbuka, penempatan adalah mengikut kekosongan ataupun keperluan di bahagian KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun di bahagian pendidikan latihan teknik dan vocational. So kalau tengok keluaran daripada program ini boleh menjadi pengajar di Institut TVET contohnya. Biasanya pelajar kita akan pergi ke kolej komuniti sekolah menengah harian yang menawarkan program-program TVET, kolej komuniti, politeknik, kolej-kolej swasta yang ada bidang TVET. Okey,
dan juga boleh menjadi pegawai penilai di pusat bertauliah ataupun di Institut Latihan Kemahiran Swasta. Pegawai sebagai pegawai pengesahan luaran di pusat bertauliah ataupun pengurus pusat bertauliah. Dan juga ini adalah kebolehpasaran mereka di luar sanalah. Selain daripada masuk di KPM, peluang-peluang di luar juga, di private juga banyaklah. Okey, peluangnya luas. Okey, di dalam kurikulum ini juga kita ada mobility pelajar di mana selama 1 semester pun ada ataupun selama 2-3 minggu ataupun mobility pelajar dia ada 1 semester ataupun yang berkredit selama 2-3 minggu. Okey, yang ni pelajar kita hantar ke mobility Korea selama 1 semester di mana 1 semester di sini diganti dengan 1 semester di Korea, di mana pelajar melalui pelbagai aktiviti-aktiviti yang menarik bagi meningkatkan skill kemahiran mereka pada inilah. Ini contoh-contoh gambar yang anda boleh tengok pelajar kita yang pergi Korea. Okey, ini adalah mobility berkredit ke Ningbo Politeknik China di mana berlaku selama 3 minggu. Yang ini adalah untuk transfer untuk kredit. Dia bukan semester tapi dia kredit, dia menggantikan kredit. Okey, selain mobility, program ini juga yang pastinya mesti kita akan dedahkan pelajar dengan latihan mengajar di mana di college vocational ataupun di college community ataupun sekolah menengah harian di Malaysia. Dan pada masa sama sebelum COVID, pelajar kita telah pergi 1 semester latihan mengajar di Universiti Negeri Jogja untuk 1 semester menjalani latihan mengajar di sana. Okey, ini adalah peluang-peluang yang terdapat di dalam program kami. Okey, selain daripada latihan mengajar, pelajar kami juga didedahkan dengan latihan industri selama 2 bulan di mana mengikut bidang-bidang lah. Anda boleh tengok ini adalah pelajar kimpalan kita, sarjana pendidikan tapi mereka pergi ke industri selama 2 bulan lebih untuk menjalani 8 minggu menjalani latihan industri. Dan di sebelah ini adalah pelajar multimedia yang pergi ke KPJ Seremban untuk latihan industri. Okey, ini adalah beberapa gambar-gambar tentang aktiviti amali Okey, aktiviti amali So contohnya ini adalah program kimpalan program elektrik elektronik. Okey, sebab kita mau kepada TVET. So ini adalah program bina bangunan kalau anda boleh tengok, siapa kata wanita tidak boleh membuat rumah kan. So kalau tengok program kami ni, kalau bina bangunan, program aircon siapa kata wanita tidak boleh membaiki aircon. Kebanyakan pelajar yang masuk sini adalah wanita. Program bina bangunan pun adalah wanita kebanyakannya. Okey, program multimedia, program catering. Okay. Catering lelaki pula doktor? Catering pula dia lain sikit, perempuan kurang lelaki dia suka memasak. So ini adalah bukti menunjukkan pelajar kita bukan saja dapat posting di college occasional. Ini adalah bukti di mana pelajar kita ni tamat belajar tahun 2018 dan mereka posting di politeknik dan juga college community dan ditawarkan grade DH41. Tapi sebenarnya pelajar kita sebelum-sebelum ni untuk yang ISMP ini ditawarkan sebagai DG41 di sekolah-sekolah ataupun college vocational. Tapi ini dan saya bertanya pada pelajar ini apa kelebihan yang semasa interview itu, apa yang mereka tanya. Sebab pelajar-pelajar ni lepas habis ISMPV mereka kerja di industri selama 2 tahun. So apabila mereka pergi interview, mereka memberitahu mengenai perkara ini dan mereka terus ditawarkan sebagai pensyarah di politeknik dan college community di mana ditawarkan dengan grade DH41. Okey. Okey, ramai yang tertanya program ISMPV ni hanya untuk menjadi tenaga pengajar di ILKA ataupun ILKS. Tapi sebenarnya banyak graduan kita dah habis pengajian dan mereka semasa mereka menunggu untuk posting penempatan, ramai dah mula bekerja di industri. So di industri contohnya kalau tengok kalau dalam bidang ICT multimedia, contoh ramai yang jadi web designer, IT service, engineer, HR executive. Contohnya dalam bidang HVAC, maksudnya aircon, elektrik, elektronik, pemisahan bina bangunan, ramai jadi quality engineer, service engineer, hospitality, culinary. Maknanya kalau ambil bidang sarjana muda pendidikan tak semestinya jadi cikgu, betul ya? Yes, tidak semestinya jadi cikgu, tapi sebab kita punya program tu di dalam tu 60
ke atas program-program berbentuk teknologi yang berbentuk bidang dia. Ya. Ingat tu adik-adik di sana ya. So kalau tengok bidang hospitality macam cafe crew, assistant branch manager. So ini adalah contoh-contoh pelajar kita yang sedang bekerja di industri. Okey, ini adalah contoh ini bukti saya menunjukkan bahawa kalau tengok pelajar saya, ini adalah pelajar di EE, program EE. Beliau tamat pengajian tahun lepas Oktober 2020, tapi tawaran kerja Ogos 2020 Maksudnya tak habis degree dah dapat kerja Intel, gaji 3,000 lebih. Dan saya tanya pada pelajar ni, Intel ni dia tanya tak pointer awak sebab awak ni dah tahun akhir kan? Dah habis pointer. Dia kata tak, dia tak tanya pasal tu, cuma dia tanya sebenarnya pelajar ni pergi Mobility Korea dan dia tanya apa yang dia buat di Korea dan apa projek tahun akhir yang you buat. Dia tak tanya pun pasal degree awak dalam bidang apa, pointer awak berapa. So pelajar ni membuat projek PSN tentang machine learning, deep learning, dan juga di Korea pun beliau mengalami atau menjalani perkara yang sama, mempelajari benda yang sama. So Intel menawarkan beliau dengan position sebagai IT logic programmer lah dengan gaji 3,000 lebih, dan pada masa sama kalau beliau first class, Intel juga berjanji akan menaikkan gaji RM300. So kalau tengok sebelah sini Ahmad Aizat beliau tamat 2018 dan beliau dah mula bekerja 1 November 2018 di Singapura sebagai penolong jurutera. Gaji dalam dolar lah 1,000 lebih, 1,500 lebih, tapi kalau tukar duit Malaysia dah 5,000 lebih. Tapi saya tengok selepas, sebab pelajar saya ni saya selalu track, dan beliau selepas COVID ni beliau membuka bisnes sendiri bisnes sendiri iaitu menjual serunding. Okey, jadi businessman sekarang. Okey. So ini adalah contoh pelajar kita yang bekerja, ini pelajar Econ kita yang bekerja sebagai technical sales support di carrier di Petaling Jaya, di Puchong. Okey, dan ini adalah beberapa perkara yang saya nak share sikit, di mana kami adalah fakulti pertama, fakulti pendidikan teknik vocasional, fakulti pertama yang menawarkan peluang sambung belajar kepada pelajar lepasan Diploma Vocational Malaysia. Kalau tengok pelajar perintis College Vocational lapor diri di FPTV, iaitu Ainur Aisyah daripada College Vocational Sri Manjung dalam bidang EE. Beliau adalah pelajar pertama yang dapat sambung belajar di universiti, dan kami FPTV adalah fakulti ataupun universiti pertama lah kita menawarkan untuk DVM. Selepas itu kohort seterusnya kita dapat 16 orang pelajar daripada College Vocational, dan selepas habis kohort sekarang dah banyak kohort, dan sekarang dah mula kita dah pelajar KV dah memenuhi universiti. Dan siapa kata pelajar kita ni tidak, pelajar lepasan, contoh pelajar lepasan KV ni tidak wow kan. Kalau anda tengok yang di Pertua MPP UTH lepasan KV Sungai Buloh so dari aspek kepimpinan pelajar lepasan KV ni sangat bagus. So ambillah peluang ni pelajar-pelajar kat luar tu, pelajar DVM, DKM, diploma daripada mana-mana ambillah peluang ni sebagai menyambung pembelajaran anda semua. Alright, itu sarjana muda pendidikan vocational yang ada di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational. Kita juga maklum bahawa Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational juga menawarkan program BTech ataupun sarjana muda teknologi, yang mana tadi saya terangkan dibangunkan khas untuk lepasan DVM, DKM dan DLKM. Mungkin doktor boleh terangkan lebih lanjut tentang program BTech ini? Okey. Program Ijazah Sarjana Muda Teknologi ini adalah program yang direka bentuk khas untuk lepasan Diploma Vocational Malaysia dan juga Diploma Kemahiran Malaysia dan Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia. So kalau tengok, kita ada 7 program yang kami tawarkan seperti yang tertera dalam slide, dan untuk pengetahuan anda semua, kami dah ada 2 kohort. Kohort pertama 141, kohort 2 153. Dan kami untuk segmen ni kami ada kohort nombor 3 di mana kami membuka 7 program khas untuk pelajar-pelajar lepasan Diploma Vocational Malaysia, DKM dan juga DLKM. Okey, kekuatan program BTech. Kurikulum dalam program BTech ni total kredit adalah 122 kredit, di mana merangkumi subjek universiti tak berapa persen, tapi
80% ke atas adalah subjek-subjek teras di dalam bidang. Contohnya kalau anda ambil subjek automasi industri, anda akan belajar di dalamnya khusus-khusus berkaitan automasi industri. Dan program ini direka bentuk khas untuk pelajar-pelajar lepasan DVM di mana mereka tidak, pelajar yang lepasan DVM di KEP ni dia selalu takut masuk ke universiti sebab dikata ada exam, ada ujian. Okey, tapi program ni tak ada benda tu. Kami kurangkan tak ada benda tu, cuma more kepada apa yang persekitaran yang anda lalui di sana, di KV ataupun di EdTech, sama saja programnya, more kepada skill, kemahiran, based on kemahiran. Tidak ada, kebanyakan subjek tidak ada final. Ada beberapa subjek, 2-3 subjek ada final, kebanyakan subjek tidak ada final. Semuanya dinilai dari kemahiran anda, macam mana anda hands on. Okey. So ramai yang takut tentang pengiraan. Contohnya kami tak ada, contohnya subjek matematik tidak ada di dalam program ni. Kami dah kurangkan aspek-aspek pengiraan di dalam program ini. Okey. So kalau tengok program ni 2,5 tahun di universiti, setahun di industri. Okey. 2,5 tahun di universiti, setahun di industri. Semasa berada di universiti, anda bukan saja dapat satu ijazah dalam bidang BTech ni, tapi anda juga akan dapat satu professional certificate daripada badan-badan yang menawarkan program-program profesional lah. Contohnya dalam bidang sistem automasi industri, professional certificate yang ditawarkan adalah daripada Festo. Festo contohnya daripada bidang penyelenggaraan elektrik, anda akan dapat daripada segi profesional daripada solar company. So ini contoh-contoh, setiap program tu dia ada professional certificate semasa 2 tahun setengah pengajian. Apabila anda 2 tahun pengajian, lepas 2 tahun pengajian, setahun anda akan berada di industri. Tahun akhir anda akan berada di industri, dan industri-industri yang kami telah membuat perjanjian persamaan dengan industri adalah contohnya banyak. Contohnya carrier, carrier GP, IBS. Banyak company-company yang kami dah buat persefahaman industri untuk menempatkan pelajar-pelajar kami yang 7 program tu, kami akan tempatkan mereka di sana selama setahun. Dan di industri selama setahun, pelajar akan diselia oleh pensyarah di universiti dan juga penyelidik di industri. Dan di dalam itu pelajar kena buat, semasa industri mereka kena buat projek tahun akhir di industri. Tahun akhir di industri, dan juga mereka perlu mengambil beberapa subjek lah semasa di industri. Dan pada masa sekarang kami juga tengah membuat perbincangan dengan Western Digital, WD, dengan ST untuk menempatkan pelajar-pelajar kita di industri, supaya industri-industri yang ternama, supaya mereka dapat habis latihan industri dapat diserapkan terus bekerja di industri. Ini adalah program design deliver lah. Setiap program dia ada program yang 122 kredit, ada program yang 124 kredit. Ini adalah kita punya industri partner lah, macam Festo, Siemens. Dan saya juga mengajar dalam bidang automasi industri, dan saya telah mendapat persetujuan profesional daripada Festo dalam bidang industri automasi. Ini adalah perjalanan program struktur umum kurikulum lah. Semester 1 berapa kredit, semester kedua, semester ketiga dan tahun. Sampai tahun akhir, lepas 2,5 tahun, setahun anda akan ditempatkan di industri lah. Kita guna 2U, 2I ataupun work based learning punya model lah. 2U, 2I ni, Doktor. Yes. Selain kami punya graduan BTech ni, kami nak betul-betul nak tempatkan industri, memenuhi keperluan industri. Kami juga sedang merangka satu model bagi supaya kita nak hasilkan pelajar-pelajar program ini dah boleh buka bisnes sendiri di dalam bidang. TVET Tekno model ni, di mana semester pertama pelajar akan menghadiri beberapa program-program ataupun kursus-kursus berkaitan berniaga, cara-cara berniaga. Lepas tu mereka akan daftar di SSM untuk company mereka sendiri, dan
dan mereka wujudkan Peluang pekerjaan. perancangan perniagaan dan juga daftar di SSM dan mereka mula berbisnes semasa pengajian. Ini adalah salah satu sedang kami usahakan di dalam program BTEC. Selain daripada menempatkan pelajar ini di industri, kita nak sebab kita UTHM kita nak more kepada teknopreneur sebab perkembangan digital ni kita pun memang nak ikut HARA 7 Blueprint Malaysia di mana digital, my digital, dan kita pun UTHM pun blueprint ni adalah untuk menghasilkan graduan yang dalam bidang teknopreneur. So inilah salah satu model yang kita tengah berusahakan lah. So ini adalah beberapa kerjasama yang kami sedang buat dalam program ni untuk memantapkan program ni, di mana kerjasama industri MOU sedang dan kami juga sedang mendapatkan sijil-sijil profesional, tengah membangunkan lab-lab industri inkubator keusahawanan yang macam tadi saya cerita, dan juga kami juga tengah merancang untuk pelaksanaan WBL bersama dengan company. So ini adalah prospek program ni, dan program ni direka bentuk khas untuk pelajar Diploma Occasional Malaysia, iaitu lepasan KV, Diploma Kemahiran Malaysia, lepasan ETEC ataupun KKTM, mana-mana program ataupun ILKA, ILKS yang ada di KM ataupun di LKM lah. So ambil peluang jangan lepaskan peluang ni. Ya, terima kasih. Ya. Okey, untuk mendapatkan maklumat lengkap, sebab saya ringkaskan maklumat program ini. Untuk mendapatkan maklumat lengkap tentang program ni, apa struktur kurikulum berapa tahun, anda boleh pergi kepada laman web kami di mana fetv.uthm.edu.my, dan di sana pergi tekan pada menu program. Di bawah program tu anda boleh download proforma setiap program. Kita ada 14 program. Setiap program tu kita ada proforma. Proforma itu adalah maklumat lengkap bagi setiap program, detail secara mendalam daripada tahun pertama hingga tahun akhir, dan apa awak akan jadi selepas belajar program ni. So anda boleh download dan anda boleh go through lah sebelum anda mohon program-program ni. InsyaAllah boleh simak dulu apa silibus di dalam setiap program. Dan rasanya sesuai dengan bidang anda, dengan minat anda, boleh terus mohon di UPU online. Okey, panjang lebar penerangan Dr. Tamil tadi dalam program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan, Ijazah Sarjana Muda Sains Teknologi, jadinya bila dah lengkap tu saya tak tahu dah nak tanya apa, nak mencela apa pun dah tak tahu. Jadinya apa pesanan doktor kepada calon-calon di luar sana? Okey, calon-calon di luar sana, sebab saya dah hampir 6 tahun menguruskan promosi fakulti. Saya tengok saya banyak uruskan pelajar-pelajar lepasan Diploma Occasional Malaysia. Ramai yang datang ke FETV, ibu bapa bawa anak-anak datang ke FETV. Mereka menanyakan terus apa syarat-syarat, dan saya selalu kata sejarah tak cukup, muat tak cukup. So mereka pergi 2 tahun mereka berulang-alik daripada MUA. Ada 2 orang mak bapak daripada MUA selalu datang jumpa saya. Selalu jumpa lepas 2 tahun semua lengkap, dan akhirnya mereka sedang belajar di UTHM lah. Okey, di FETV Dan doktor 2 tahun. 2 tahun mereka mengejar saya sebab budak Diploma Occasional Malaysia ni dia orang nak sambung belajar. So mereka ibu bapa banyak bawa anak-anak datang terus ke sini dan mendapatkan kaunseling daripada kami semualah. So saya ada beberapa peringatan. Perkara pertama, kalau boleh dalam handphone anda pergi kepada App Store. Dia App Store tu type UPU Pocket, UPU Pocket, di mana di dalam UPU Pocket tu ada maklumat program-program. Kalau pergi UPU Pocket, tekan je UTHM. Di dalam UTHM boleh masuk lagi, boleh tekan program-program. Anda lepasan apa? STPM ke, lepasan DVM ke, lepasan poli ke, boleh tekan dan boleh dapatkan syarat-syarat maklumat pelajar program-program yang ditawarkan di FETV FETV dan juga UTHM. Itu perkara pertama yang saya nak ingatkan pada calon semua. Perkara kedua adalah selalunya pelajar menghadapi masalah mengisi 6 subjek wajib. 6 subjek wajib yang saya ingatkan sebab banyak benda-benda berlaku sebabkan permohonan anda ditolak. 6 subjek wajib, pastikan BM dan juga sejarah mesti isi. Okey, BM dan sejarah mesti isi, dan 4 subjek lain terpulang pada anda nak isi subjek-subjek elektif, tak apa, tapi pastikan 2 subjek mesti diisi BM dan sejarah, dan tambah lagi 4 subjek elektif lah. Okey.
Yang ketiga, pastikan upload semua dokumen-dokumen yang diminta dekat UPU tu. Sebab kalau ada ruang yang kosong, automatik sistem akan kata tak lengkap dan dia akan tak lengkap, maksudnya dia akan tak terima Yes, Yes. disqualified. Di-qualified. Contohnya apa masalah yang dihadapi adalah di dalam dokumen tu pelajar kena upload akisasi ataupun program MQA punya ataupun MBOK punya Akreditasi. akisasi program. So sila dapatkan daripada IPTA masing-masing ataupun KW masing-masing, jumpa pensyarah anda, dapatkan dan minta upload lah. Sementara pun tak apa, asalkan upload Dan nombor 4, pastikan pilih, kalau nak masuk FETV, pastikan pilih FETV lah. Nombor choice pertama sampai ke 12 kan. Kami tak menawarkan okey. Pastikan, dan juga UTHM lah. Okey, pastikan UTHM. Kalau anda ada menghadapi masalah ataupun anda kurang, katakanlah tak ada muat, tak ada sejarah, tak tahu nak buat apa kan, just anda boleh message kami. Kami ada WhatsApp, okey, WhatsApp khas untuk pelajar-pelajar di luar sana. Kalau nak dapatkan hikmat kaunseling lah kan, tak ada muat, tak ada sejarah, macam mana nak buat ni, macam mana nak masuk universiti. So boleh contact ataupun boleh WhatsApp kami 011 5758 4763. Okey, saya ulang balik, 011 5758 4763. Kalau boleh WhatsApp jangan call hari Ahad sampai hari Khamis. Tim kami akan balas, soalan-soalan akan balas. Kalau mereka tak dapat jawab, mereka akan share pada saya lah dan saya akan balaskan benda tu. Okey, so ini seperingatan saya kepada bakal-bakal calon lah. Pastikan memohon. Itu sekali keep in touch doktor dengan bakal-bakal pelajar ni. Itulah. Sampai 2 tahun dah boleh jadi anak angkat ni doktor. Okey, terima kasih doktor atas penerangan panjang lebar. Tapi saya nak tambah untuk calon yang mohon program pendidikan, jangan lupa alert kepada tarikh-tarikh ujian meksi dan tarikh-tarikh temu juga. 2 perkara ni jika tak ada, tak maaf, kena tunggu next semester untuk mohon semula. Okey, terima kasih banyak doktor. Okey, thank you. Terima kasih. Sama saya bertanya. Okey, seterusnya saya kongsikan sedikit kepada anda overview mengenai kerjaya yang boleh anda tempuh selepas mengikuti program-program di UTHM. Okey, bagi mereka yang menjurus kepada bidang kejuruteraan awam, ini adalah antara bidang-bidang kerjaya yang boleh anda sertai. Seterusnya, kejuruteraan elektrik. Itu adalah kerjaya juga yang sesuai untuk anda. Telekomunikasi, grid kuasa sistem keselamatan. Kerjaya seterusnya adalah bagi bidang mekanikal. Selain daripada program aeronautik, kita ada juga untuk bidang pemprosesan, penyelenggaraan dan bahan. Seterusnya adalah kerjaya bagi bidang teknologi maklumat. Yang ni banyak sangat, calon boleh baca satu-satu. Jadi jangan risaulah kalau tak dapat kerja atau lambat dapat kerja tu, percaya pada rezeki, insya-Allah ada. Seterusnya adalah kerjaya bagi program teknologi kejuruteraan. Yang ini memang mengkhusus. Jika di bidang awam, mengkhusus kepada alam sekitar, binaan. Jika elektrik, mengkhusus kepada automasi industri, komunikasi. Begitu juga dengan mekanikal, ada mengkhusus kepada otomotif, logik dan pembuatan. Seterusnya adalah bidang kerjaya bagi kerjaya sains dan teknologi. Yang ini samalah, selain jadi penyelidik, anda juga boleh jadi ahli akademik, konsultan statistik, selain juga pegawai kawalan jaminan kualiti. Seterusnya adalah kerjaya bagi bidang pengurusan teknologi, di mana anda boleh meneruskan kerjaya di bidang pengurusan harta tanah, pengelolaan operasi dan juga pengurusan koperasi. Ini sikit je saya sentuh. Seterusnya antara kemudahan-kemudahan yang boleh dapati di UTHM, sekali imbas saya bawakan kepada anda kolej-kolej kediaman kita yang ada. Okay, jangan risau duduk di luar. Jangan risau juga badan naik berat. Kita ada gym, kita ada stadium, anda boleh fit. Seterusnya kita ada kolam renang. Nak terjun botol ke, terjun lentang ke, boleh, silakan. Seterusnya kemudahan riadah kita. Okay. Ini adalah kemudahan-kemudahan pengangkutan. Jangan risau berjalan kaki. Ini kalau mak dah kirim duit, PTPTN dah masukkan, boleh terus ke bank. Ini adalah masjid yang telah dirasmikan oleh Sultan Ibrahim Sultan Johor kita pada tahun 2015. Lawa di situ ada anak online. Okay, ini adalah perpustakaan Tunku Tun Aminah kita, perpustakaan antara yang terbesar di Asia Tenggara, dirasmikan pada tahun 2013. Seterusnya ini adalah kemudahan. Untungnya bila anda sebagai universiti baru, kemudahan-kemudahan adalah baru dan terkini. Ini adalah Dewan Konvo kita, Dewan Sultan Ibrahim yang dirasmikan pada tahun 2013, baru lagi.
Okey, seterusnya ialah kemudahan-kemudahan sampingan yang ada di UTHM. Okey, persekitaran menarik di sekitar kampus, tempat-tempat bersejarah, menarik indah sekitar kampus. Jadi tak dah tengok blok-blok di fakulti, anda boleh berjalan-jalan di sekitar Bandar Batu Pahat Johor. Alright, komunikasi antarabangsa. Selain daripada pelajar tempatan, kita juga ada pelajar antarabangsa. Jangan risau. Kita boleh juga tengok muka-muka ala-ala K-pop, muka-muka ala okay, apa orang kata metalik. Okey, seterusnya adalah sokongan khidmat terbaik dari pensyarah untuk pelajar tempatan dan antarabangsa. Pensyarah kita muda-muda belia. Jadi friendly. Okey, ini adalah kos sara hidup yang rendah dan berpatutan. Ibu bapa tak perlu risau. Duduk di Batu Pahat, segala-galanya murah. Makan pun murah. RM10 boleh cover sehari. Jadi jangan risau. Okey, seterusnya adalah aktiviti-aktiviti pelajar. Just overview untuk makluman semua. Jadi bukan setakat pembelajaran di dalam bilik kuliah, anda juga boleh melaksanakan aktiviti kurikulum di sekitar kampus. Okey, jadi taklah mengadap buku saja ya. Adik-adik semua jangan risau. Seterusnya, ya, aktiviti-aktiviti sukan yang boleh anda ikuti. Kalau minat berbasikal, boleh teruskan dengan minat anda. Kalau minat dengan bola sepak, boleh teruskan dengan minat anda. Okey, ini adalah antara pencapaian terbaik yang kita pernah buat, iaitu mencetak Malaysian Book of Record oleh pelajar-pelajar dari Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. Belajar di puncak Everest. Siapa ada kalau tak pelajar UTHM. Okey. Pada calon-calon di luar sana, untuk calon lepasan SPM, ramai yang dah tamat SPM, anda boleh memohon untuk menyambung pengajian di peringkat diploma di UTHM melalui UPU Online. Bagi pelajar calon lepasan STPM dan diploma setara, boleh menyambung pengajian di peringkat sarjana muda di UPU Online yang mana telah dibuka bermula daripada 4 Januari hingga 31 Mac. Okey, untuk calon-calon yang ada sekarang, anda boleh dikatakan beruntung kerana nombor PIN percuma pada tahun ini. Jadi tak perlu untuk membuat pembayaran. Di sini saya kongsikan sedikit maklumat berkenaan dengan UTHM EDU Fair yang akan berlangsung pada 28 dan 29 Mac 2021. Ini adalah program anjuran UTHM kepada mereka yang mungkin sekarang ini tidak dapat bertanya secara live dengan wakil-wakil fakulti. Anda boleh daftar masuk di https EDU Fair untuk bertanya dengan lebih jelas lagi, lebih terperinci lagi tentang setiap program yang ditawarkan oleh fakulti pada masa ini, 28 hingga 29 Mac. Jangan ketinggalan. Masuk dalam laman web UTHM, daftar sekarang. Okey. Rasanya saya dah bercerita panjang tentang program-program yang ditawarkan di UTHM, apa yang menarik di UTHM. Jadinya kita pun dah sejam bersiaran langsung di FB Live UTHM. FB Live UPU. Alamak, terasa macam UTHM punya FB Live pula, minta maaf ya, BPKP. Okey. Mungkin kita boleh tengok sikit beberapa soalan yang ada di FB Live ni. Ada yang saya pun dah menjawab secara peribadi. Okey. Saya ambil satu soalan. Mohon fakulti untuk FPTV lah ya, berkaitan dengan kerjaya Ijazah Sarjana Muda Pendidikan. Mungkin ada yang risau tadi bila keluar Ijazah Sarjana Pendidikan lewat mendapat pekerjaan ke atau tidak mendapat pekerjaan di bidang yang bersesuaian. Mungkin Dr. Tamil ada nasihat lah untuk bekas-bekas pelajar kita yang mungkin sekarang ni masih belum mendapat pekerjaan di bidang yang dipelajari. Contohnya belajar di bidang kimpalan tapi masih belum menyambung pekerjaan di bidang kimpalan. Mungkin ada nasihat sedikit? Untuk maklumat kepada soalan tadilah, sebab kami melatih pelajar dalam bidang perguruan, tapi kekosongan ataupun keperluan dalam berasaskan kepada keperluan BPTV ataupun KPM ini ataupun sekarang dah mereka peluang kedua Politeknik dan College Community pun dah buka untuk pelajar-pelajar kita.
dan juga IPTS ataupun ILKS juga dah buka. Dan juga kami juga dalam kurikulum kami menawarkan program-program keusahawanan. Okey, dan juga berasaskan macam subjek banyak yang kerja di industri lah kan. Okey, kalau boleh pelajar untuk daftar dulu di SPP, marilah saya tahu ramai dah daftar, dah tunggu turn untuk dapatkan penempatan. So akan ada, cuma kena tunggu sekejap, kena tunggu, dan pada masa sama ambil lah belajar di skill-skill industri dulu ataupun jadi usahawan ke apa ke kan, terus ke bidang-bidang baru ke kan, cuba wujudkan perkara yang di belajar. Macam tadi saya kata pelajar tu belajar EE tapi masa interview ditanya satu subjek saja. Dari satu subjek itu menyebabkan dia boleh dapat kerja. Dan ada seorang pelajar dia belajar tentang subjek lukisan kejuruteraan. Akhirnya masa interview ditanya dia nak apa tu pelukis plan. So ditanya soalan, ada tak awak belajar ECAD dekat universiti ataupun belajar AutoCAD. So satu subjek saja boleh mengubah masa depan pekerjaan mereka. So itu benda-benda yang boleh ditengok balik lah pada para pelajar sekarang. Kalau boleh saya cakap, jangan terlalu terkungkung dalam bidang. Bidang dan sekarang kalau lihat selepas COVID ni, ramai pengajar ataupun cikgu-cikgu digital telah timbul. So how kita boleh gunakan kita punya knowledge dalam yang kita belajar sebagai subjek teknologi pendidikan, pedagogi, macam mana kita boleh buat bisnes dalam online, mengajar dalam online. Okey, deliver dalam online. Okey, buat khusus benda-benda tu boleh diteroka lah pelajar sebelum kita nak diberikan penempatan kan. Okey. Okey, ada juga yang mencadangkan sini, Nurul Naziha mencadangkan UiTM sebenarnya melaksanakan engagement dengan institusi TVET. Saya rasa itu memang sedang dilaksanakan dan memang pun dilaksanakan supaya graduan kita boleh terus mendapat penempatan di sana. Okey, mungkin saya ada soalan lain. Tadi ada soalan berkenaan dengan bagaimana cara lepasan SPM untuk sambung degree di UiTM. Ada saya terbaca tadi. Maknanya dari SPM tak boleh lompat terus ke degree. Jadi perlu memasuki program diploma kita. So tadi kita ada 7 pilihan program diploma. Cuma mungkinlah bila kita lihat program-program diploma kita terhad kepada kejuruteraan. Sebab kita pun rangkaian Malaysian Technical University. Jadi bidang-bidang kita lebih kepada kejuruteraan, teknologi dan juga teknologi kejuruteraan. Tapi kalau kita lihat tadi ada diploma teknologi maklumat, diploma teknologi animasi. So kalau sambung dua ni, boleh sambung degree di sama ada pendidikan ataupun di kejuruteraan elektronik. So tadi Dr. Nabila ada kata ada assumption. Jadi tak rugi sambung diploma di UiTM. Mungkin kawan-kawan lain sambung di tempat lain, tak apa. Sambung di diploma UiTM walaupun 2 tahun setengah. So sambung lagi degree di UiTM, compress. So nilainya, jumlahnya lepas tu keluar sama juga dengan rakan-rakan yang lain. Okey. Rasanya tak ada soalan-soalan lain. Kebanyakannya tadi saya sambil menerangkan kepada anda, saya turut dah menjawab. Okey, kalau tak ada soalan lain, saya pergi kepada Dr. Nabila. Selain pesanan memilih UiTM sebagai pilihan, apa lagi pesanan Dr. Nabila? Okey, jadi sudah tentu saya ingin mengingatkan adik-adik pelajar-pelajar di luar sana dah setelah mendengar penjelasan yang lanjut berkenaan dengan fakulti kejuruteraan elektrik dan elektronik, so jangan lupa untuk mengisi UPU online anda. Okay. Pastikan fakulti kejuruteraan elektrik dan elektronik UTHM menjadi pilihan pertama adik-adik. Okey, Dr. Tamil. Okey, untuk FETV kami menawarkan 14 program, 7 program pendidikan dan juga 7 program BTEC, program baru. Pastikanlah kalau nak masuk ke FETV, pastikan pilihan pertama lah, pilihan kedua di FETV. Okey. Kalau tak dapat jangan pula tak tanya kan, kenapa pula tak dapat kan, sebab nanti saya tengok kebanyakan result ditunjuk dipilih nombor 8, lepas tu dia tanya kenapa tak dapat. Okey, pastikan nombor 1 kan. So dan nombor macam 1 kena bagi tempat. Masuk universiti, pesanan saya masuk universiti sebab di universiti selain kita belajar dalam bidang, ada macam-macam aktiviti di luar sana yang kita boleh libatkan untuk kebolehpasaran di luar sana. Okey, jangan tidak semestinya kita ikut program kurikulum, kita nak jadi mold. Masukkan program tu untuk didesign untuk engineer je dia punya thinking. Tapi daripada situ dia boleh jadi usahawan, boleh jadi
Contohnya dia melibatkan dalam MPP, Majlis Perwakilan Pelajar. Satu hari nanti dia keluar, nanti dia boleh jadi ahli politik ataupun macam-macam kan. Ataupun dilibat dalam kelab multimedia. So akhir nanti keluar dia boleh jadi web designer. Tapi dia tak ada berbuka bidang tak ada berbuka bidang tapi dia jadi web designer. So inilah menyebabkan macam saya ni adalah laluan TVET dulu saya poli, dari poli masuk UTHM BTech dan master pun dalam bidang TVET dan PhD pun dalam bidang TVET. So inilah laluan. Dan saya nak share sikit, ramai graduan di luar sana walaupun anda gagal, maksudnya semua subjek dapat 9, jangan risau jangan risau. Sebab saya banyak membantu pelajar-pelajar yang dapat nombor 9 ni, BM 9, sejarah 9 dan saya guide supaya dapatkan di 8. Sebab dia orang bukan dia belajar-belajar pun dia akan dapat 9. So dia macam bukan akademik dia tak boleh hafal, dia dapat 8. Apabila BM dapat 8, sejarah dapat 8, saya masukkan dia di level SKM dulu, lepas SKM dan pergi level diploma di KM dan lepas di KM masuk ke universiti. So ramai dah terfikir dapat 9 tu macam tak ada life. Okey, dapat 9 tu tak adalah tidak semestinya. Cuma perjalanan anda jauh sikit daripada yang excellent lah, yang dapat 5A dia boleh yang panjang sikit, tapi awak akan capai juga macam saya. Saya pun saya bukan pandai 8A 1A je SPM. Dah sampai PhD tu cuma saya punya pusingan tu panjang sikit. So Tamil ni adalah contoh produk UTHM sebenarnya. Saya degree saya dalam bidang TVET dan inilah. Jadi kepada adik-adik di luar sana yang mungkin yang sekarang ni mungkin baru tamat ambil SPM, risau, jangan susah hati Jangan susah hati. Kalau gagal tak apa, boleh balik, ambil balik. Ambil saja daftar saja jalan, ambil saja balik SPM tersebut, BM sejarah ambil dulu, dapatkan kalau boleh dapatkan 8 lah. Kalau dapat kepujian lagi bagus. Okey, dan mohon. Okey, ada di sini sedikit komen, 12 program ditawarkan, berapa peratus yang dipanggil untuk interview. Okey, kena maklum setiap program mempunyai unjuran-unjuran tertentu. Lagi-lagi program pendidikan, kita tak boleh ambil ramai sebab nanti terlampau lambatkan. So setiap program menawarkan dalam 30 orang. So daripada 14 program, 30 maknanya dalam 200 orang juga setiap fakulti. Jadi kita pun ada had juga, tak boleh ambil sewenang-wenangnya sampai 200-300 untuk satu program. Nanti kita nak kejar diorang ni, boleh kerja tak boleh kerja, satu masalah juga. Tapi ada bidang-bidang lain yang dah boleh mohon yang mungkin tak dapat di bidang pendidikan. Ada pilihan 2, ada pilihan 3 dan seterusnya, ada 12 pilihan. Jadi isi semua 12 pilihan. Jangan pilih 6 je. 6 tak dapat, sudah. Waktu tu lah Fras melongeng. Jangan adik-adik di luar sana. Dibagi 8 pilihan, isi 8-8. Susun ikut priority, ikut minat dan juga ikut bidang-bidang pembelajaran. Ada soalan. Okey, so far setakat ni boleh bagi detail kepada pasaran setiap program yang ditawarkan di FPTV. Saya rasa tadi kita dah jelaskan dan boleh rujuk proforma, boleh rujuk di proforma faculty, di sana kita dah letakkan. Ya betul, rancangan ni pun direkodkan, anda boleh view semula kejayaan-kejayaan yang sesuai. Okey, saya rasa cukup dulu setakat ini pada petang ini. Saya nanti pihak BPKPQ pula, UTHM dah conquer FB UPU, tak ada tidak berhenti. Okey, saya rasa dah cukup jelas apa yang kita terangkan. Ini bagi calon-calon yang mungkin ada masalah, mungkin perlukan penerangan lebih lanjut, tak dapat nak tanya petang ni. Selain tadi ada program EduFair, anda boleh hubungi nombor yang tertera di skrin sekarang, iaitu nombor UTHM, web UTHM, Facebook UTHM, dan anda juga boleh email, boleh direct pada tadi nombor-nombor kontak yang telah diberikan oleh wakil-wakil fakulti kita. Kepada calon-calon SPM, saya ingin mengucapkan tahniah jaya melepasi mengharungi 2020 dan menghadapi SPM walaupun dengan penuh cabaran COVID. Calon STPM, selamat maju jaya akan menuju peperiksaan STPM. Good luck. Perjalanan anda bukan berhenti di sini, teruskan. Okey. Sekali lagi ingatkan, calon di luar sana, adik-adik, jangan lupa letak UTHM dalam pilihan anda. Ada kemusykilan, hubungi kami dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak BPKP atas peluang yang diberikan kepada UTHM dalam menyebarluaskan info berkaitan program-program yang ditawarkan oleh UTHM. Akhir kata dari kami di UTHM, jom masuk UTHM. Terima kasih.
Bye.